Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah yang berada di dalam majlis yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di program Serambi Ilmu Online, iaitu bersama Masjid Wilayah Persekutuan. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab tasawuf dengan kitab karangan Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berjudul Hidayatus Salikin, iaitu kita berada pada bab ke-7 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pada menyatakan adab bersahabat atau adabus suhbah, iaitu adab bersahabat dengan sahabat-sahabat rakan di dalam ilmu tariqah atau ilmu tasawuf yang sedang kita pelajari ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah pada pagi yang mulia ini kita berada pada muka surat 336 untuk cetakan galeri ilmu. Dan insya-Allah kita berada pada adab yang ke-8 daripada adab-adab bersahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Ke-8. Iaitu ke-8, mengekalkan akan zikir dengan lidah dan dengan hati seperti yang telah tersebut bicara zikir itu pada bab yang ke-6 dahulu. Jadi adab yang ke-8 apabila kita bersama dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita di kalangan ahli tariqah, di kalangan ahli tasawuf, kita disuruh atau dituntut untuk mengekalkan zikir dengan lidah, Allah, 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 dan dengan hati. Mungkin apabila kita berbicara, hati kita tetap berzikir. Ini. Jadi sehingga kita tidak lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara ini telah disebutkan di dalam bicara zikir, iaitu dalam perbahasan tentang zikir yang ada dalam bab yang ke-6 dahulu, tuan-tuan dan puan-puan. Ini betapa pentingnya, walaupun kita dituntut untuk bersahabat, memiliki kawan, bersuhbah dan lain-lain, akan tapi kita tidak boleh meninggalkan iaitu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh meninggalkan hati ini dalam berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia wajiblah sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, lidah maupun hati, agar supaya hidup kita ini penuh dengan sentosa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangan dan maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita melakukan apapun aktiviti kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, ke-9. Adab yang ke-9, mengekalkan akan tafakkur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apa? Kita mengekalkan tafakkur, iaitu berfikir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam hati kita. Dan kita kena melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Agung. Di sinilah, dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ini yang disebutkan di dalam kitab Hidayatus Salikin Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia menuntut atau memesan kepada kita untuk sentiasa bertafakur kepada Allah SWT, melihat keagungannya, kebesarannya, itu kebesaran Allah Azza wa Jalla, dan hadir hati serta Allah. Jadi hati ini sentiasa hadir beserta Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Sentiasa bersama Allah SWT dan ingat kepada Allah SWT. Dan jangan mengingatkan kepada yang lain daripada Allah. Jadi jangan sampai mengingat pada selain Allah Subhanahu Wa Taala.
lalai kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segala yang sia-sia. Jadi segala perkara yang sia-sia ini jangan sampai kita letakkan dalam hati kita. Ini perkara yang sangat susah, sangat sulit tuan-tuan dan puan-puan untuk kita lakukan, akan tetapi ia adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di mana bayangkan seseorang yang hatinya masih terikat dengan urusan-urusan duniawi, maka dia akan hidup penuh dengan keresahan kerana ketergantungan hatinya dengan urusan duniawi. Akan tapi apabila orang sudah mencapai derajat tinggi di dalam Islam, di dalam ilmu tasawuf, di mana mereka tidak ada lagi di dalam hati ini melainkan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu sirna melainkan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu perkara ini. Maka apabila perkara ini rasikh dan melekat di dalam hatinya, maka apa yang terjadi tuan-tuan dan puan-puan, dia tidak akan peduli dengan segala kesusahan duniawi ini, sama ada urusan duniawi bersifat material atau urusan duniawi bersifat non-material, seperti cinta kepada makhluk, cinta kepada isterinya, kepada girlfriendnya dan lain-lain, dengan makna dengan makna yang mungkin membawa kepada kerusakan. Dia tidak sama sekali terlekat pada perkara ini, tapi dia mengetahui segala sesuatu takdirnya ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sampai hatinya melakukan, menyebabkan dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT, seperti orang yang putus cinta ingin membunuh diri, na'udzubillah min zalik, atau lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini tidak akan terjadi kerana dia sudah mengisi hatinya adalah semata-mata kerana Allah SWT. Maka bagi dia segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya fanin, semuanya akan fana, semuanya akan hilang. Maka mengapa kita perlu perjuangkan, kita perlu mati-matian untuk mencari dan memperjuangkan kebahagiaan di dunia yang kadang-kadang hanya sebagai perhiasan semata-mata dan dusta semata-mata, kerana hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ke-10 tuan-tuan dan puan-puan, iaitu melebihkan dan memilih akan Allah daripada segala makhluk dan daripada segala yang lain daripada Allah. Iaitu apa tuan-tuan dan puan-puan? Melebihkan dan memilih akan Allah daripada segala makhluk. Jadi dia mendahulukan atau mementingkan atau mengagungkan Allah SWT lebih daripada yang lain. Ini sangat penting tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mana yang kita besarkan lebih? Apakah kita membesarkan nafsu kita, membesarkan urusan duniawi, mementingkan perkara-perkara yang bersifat duniawi, yang tidak kekal, yang tidak abadi, atau kita mementingkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa, yang menciptakan segala langit dan bumi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka perkara ini perlu untuk kita merenungkan diri kita untuk mementingkan Allah dibandingkan yang lain. Kalau kita belum solat, maka kita dahulukan solat daripada pekerjaan yang mungkin menyebabkan kita ketinggal solat kita. Atau seumpama kita ada memiliki tugas-tugas duniawi dan masih ada waktu untuk kita melakukan solat, dan kita melihat bahawa kita terpaksa melaksanakan tugas duniawi ini, maka tidak mengapalah untuk kita mendahulukan tugas-tugas duniawi dan setelah itu kita menyelesaikan tugas-tugas ukhrawi, iaitu seperti solat dan lain-lain yang tentunya selain dikhawatiri solat tersebut atau tugas ukhrawi itu tertinggal bas ataupun terlambat daripada waktu yang sepatutnya untuk dilaksanakan oleh seorang hamba. Itu tuan-tuan dan puan-puan hadir wal hadirat hafizakumullah. Berarti kita selalu harus dan wajib mendahulukan Allah SWT, mengakhirkan yang lain. Inilah perkara yang perlu kita ingatkan hari ini. Jangan kita merasa, tak apalah anakku ini, dia tidak menutup auratnya, dia tidak melakukan perkara yang wajib, tertinggal solat dan lain-lain, kerana dia masih melakukan perkara-perkara duniawi untuk belajar, untuk ini dan nanti insya-Allah dia akan taubat. Misalan dia, ini muncul budaya seperti ini. Dia akan merasa nantilah, bila dah sampai waktu dia taubatlah. Bila sampai waktunya, dia tutup aurat lah. Bila sampai waktunya, dia solatlah. Sekarang dia tak solat. Apabila kita tidak melatih anak-anak kita dari sejak awal, pentingkan syariat,
pentingkan menutup aurat, pentingkan untuk melakukan solat, penting untuk melakukan perkara yang wajib. Kalau tidak kita mendahulukan perkara ini kepada mereka, maka apa yang akan terjadi, tuan-tuan dan puan-puan? Dikhawatirkan mereka hanya merasa bahawa untuk mendapat sijil ini lebih utama, untuk lulus belajar ini lebih utama, untuk ini lebih utama. Ketika masih bergelumang dengan maksiat, maka hidup kita tidak berkat. Ilmu yang kita dapat kita tidak berkat. Pekerjaan yang kita dapatkan tidak berkat. Kerana kita mendahulukan perkara maksiat dan mengakhirkan perkara ibadat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apa yang akan terjadi? Kita takut hati anak-anak kita ini menjadi gelap dan jauh daripada jalan hidayah, jauh daripada ajaran Rasulullah SAW, sehingga hatinya keras. Dan apabila dia sudah dewasa, dia sudah besar sekalipun, dia enggan mematuhi kita, mematuhi syariat lebih utama lagi. Dia enggan mematuhinya. Dan dia enggan mematuhi nasihat kita bila kita suruh, inilah waktu dia dah pakai tudung, dia dah tak nak pakai tudung. Inilah waktunya jangan pakai seluar pendek, bagi dia masih nak pakai seluar pendek. Inilah waktunya untuk solat, tak apalah, dia dah malas nak solat kerana hatinya sudah gelap, penuh dengan maksiat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita tidak mahu perkara ini terjadi kepada diri kita dan juga anak-anak kita. Maka kita kena didik mereka sejak awal untuk mematuhi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, takut akan azab Allah SWT, takut akan maksiat, takut akan segala perkara yang akan mengancam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, sama ada di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Maka oleh itu kita perlu menyampaikan pesan ini kepada anak-anak kita sejak awal agar supaya mereka berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Berarti kita kena mendahulukan Allah dan mengakhirkan sekalian makhluk, termasuk pekerjaan kita, termasuk urusan duniawi kita, termasuk urusan-urusan yang tidak yang justru menghalang kita untuk tambah beribadah kepada Allah SWT. Kita tidak mahu. Kita ni pada bila-bila masa boleh saja Allah tarik nyawa kita. Boleh hari ini, boleh besok, boleh lusa, tuan-tuan dan puan-puan. Bila-bila saja boleh Allah SWT menarik nyawa kita. Kita nak ke bila kita tengah buat maksiat, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita sehingga kita mati dalam bergelumang dengan maksiat? Kita nak ke kita dalam keadaan lalai kepada Allah, tiba-tiba Allah tarik nyawa kita, kita mati? Kita nak ke? Ini akan menyebabkan su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Ini perkara yang perlu dijauhi, tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu mengisi hati kita dengan ibadah kepada Allah, dengan sentiasa bertaubat, sentiasa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu adab yang ke-11, iaitu putus asa daripada makhluk. Iaitu jangan engkau berpegang kepada makhluk pada sekalian hajatmu, kerana makhluk itu tiada memberi mudarat dan hanya semata-mata manfaat, dan mudarat itu datang daripada Allah SWT. Iaitu kita kena putus asa daripada makhluk. Tidak menggantungkan diri kita kepada makhluk. Maksud dia putus asa kepada makhluk, kita berusaha untuk tidak tergantung dengan urusan-urusan duniawi. Tidak tergantung dengan apa yang dikaitkan dengan makhluk. Ini dia, tuan-tuan. Putus asa daripada makhluk. Iaitu jangan engkau berpegang kepada makhluk. Kita jangan berpegang kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk. Jangan. Pada segalian hajatmu, kerana makhluk itu tiada memberi mudarat. Jadi kita tidak bergantung kepada makhluk, dan ingat makhluk ini tidak akan berbuat mudarat kepada kita. Dia hanya dan hanya semata-mata manfaat dan mudarat itu daripada Allah SWT. Jadi segala baik dan buruk itu hanya datang daripada Allah SWT. Maka jangan kita pada hari ini merasa kita hanya boleh bahagia dengan duniawi. Jangan. Kita hanya boleh bahagia dengan kereta kita. Kita hanya boleh bahagia dengan rumah kita. Dengan lain-lain. Urusan dunia dia datang dan pergi, tuan-tuan dan puan-puan. Dia datang dan dia pergi. Maka kita sebaiknya, sewajibnya kita mensiapkan diri kita untuk menghadapi segala arungan, iaitu segala pancaroba di dunia ini, dengan harapan dan kita menggantungkan hanya manfaat dan madarat itu kepada Allah SWT. Maksudnya hanya Allah SWT yang memberi kebaikan
dan keburukan dan segala sesuatu. Itu semua datang daripada Allah semata-mata. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bergantung kepada Allah bukan kepada dunia. Masalah kita pada hari ini terlalu mementingkan duniawi. Kita merasa bahawa perlunya itu, perlunya ini. Biarlah buat maksiat, yang penting di dunia ini selamat. Bila di dunia ini bahagia, di akhirat pun bahagia. Ini tidak benar. Belum tentu orang bahagia di dunia akan bahagia di akhirat. Tapi orang yang bahagia di akhirat, walaupun di dunia susah, tapi dia adalah suatu perkara yang berbaloi untuk dia tetap mencari akhirat, kerana akhirat itu abadi selama-lamanya, sedangkan dunia ini hanyalah sementara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, kita masuk pada ke-12, iaitu adab yang ke-12 bersama apa? Iaitu adab bersahabat. Yang ke-12 ini iaitu adalah khudu'. Apakah itu khudu'? Khudu' iaitu menghinakan diri, merendahkan diri. Ini dia khudu' dia tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu menghinakan diri atau merendahkan diri di dalam hatinya. Jadi hati dia direndahkan diri kerana takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tahu we are nothing. Kita kena ingat, kita ini tidak ada apa-apanya. We are nothing. Kita kena ingat perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tidak ada apa-apanya. Hati ini hanya takut kerana Allah SWT dan kerana haibah gerun akan Allah SWT. Kita tahu Allah SWT Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Agung. Dialah segala-galanya. Maka kita ingat di dalam hati kita, kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk mengharapkan, iaitu mengharapkan redha dan inayahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini adalah khudu', bersifat tawaduk, menghinakan diri, merasa kita takut dengan Allah. Maka kenapa kita perlu terikat dengan urusan dunia? Terendahkan diri kita. Kita mengakui kebesaran Allah. Kita gerun akan Allah. Takut maksiat. Ini perkara yang susah sekali, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk takut dengan maksiat, ini perkara yang susah. Banyak orang terasa tak takut dengan maksiat. Ini. Alhamdulillah misalnya. Padahal maksiat ini akan menarik kita, membawa kita ke dalam maksiat, membawa kita dalam kegelapan, membawa kita kepada kesesatan. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu kita berusaha, kita rendah diri dan kita mengakui kelemahan kita. Kita berharap Allah SWT mengampuni kita. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Selanjutnya iaitu ke-13. Item yang ke-13 iaitu pecah hati kerana malu akan Allah. Kita kena merasa pecah hati. Kita inkisarul qalbi. Hati itu pecah berai. Kenapa pecah berai? Malu akan Allah. Ya Allah, kenapa aku boleh buat macam ni? Ya Allah. Seperti itu tuan-tuan dan puan-puan. Hati pecah berai. Misalan dia. Ini namanya pecah hati kerana malu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ada dalam hati seperti itu. Kerana kita malu akan Allah. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita pun rasa berkecai. Allah, kenapa aku boleh melakukan seperti ini? Dan lain-lain. Sentiasa melazimi ini. Adab bersahabat ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kita ini manusia yang penuh dosa. Kita ini manusia yang penuh maksiat. Kita, ya Allah, kalau kita ingat apa dosa-dosa kita, kita muhasabah diri kita. Kita akan merasa sedih dan kita rasa, ya Allah, aku tidak ada selain Engkau, ya Allah. Kita tidak ada sesuatu apapun melainkan Engkau, ya Allah. Ini kita ingat perkara ini. Kita kena ingat perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan. Hadir wal hadir hafizakumullah. Pecah hati kerana malu akan Allah Subhanahu Wa Taala. Ke-14, tuan-tuan dan puan-puan. Diam daripada membicarakan usaha akan kehidupanmu. Jadi kita diam daripada membicarakan usaha kita akan kehidupanmu, daripada rezekimu, kerana percaya dan berpegang engkau dengan akuan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya Dia memberi rezeki akan sekalian hambanya, dan kerana tawakal atas anugerah Allah SWT bagi hambanya, kerana telah engkau ketahui dengan sebaik-baiknya bahawa memilih Allah SWT akan engkau, kerana firman Allah SWT, wa ma min dabati fil ardi illa 'alallahi rizquha. Maksud dia apa? Kita jangan
diam daripada membicarakan usaha atau kita mencari rezeki, maksud kita jangan duk canang, wah aku kaya-kaya, wah aku kerja keras untuk menghasilkan harta dengan jerih payah dan bangga dengan usaha duniawi ini untuk mencari rezeki. Tadi kita percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberi rezeki, tuan-tuan dan puan-puan. Kita hari ini berapa banyak kita hidup di dunia ini, di zaman moden ni. Anak-anak belajar agama, tak payahlah, nanti nak makan apa kan? Masuk pondok, tak ada sijil, tak boleh kerja, susah. Pergi ke pondok-pondok mengaji, rajin. Lepas tu ada yang risau, ini tak boleh kerja ni anak aku ni. Misalnya ni, duk sibuk, kena ambil SPM, kena ambil SPM, boleh kerja. Ya hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita kena ingat, bukankah rezeki itu Allah SWT menentukannya? Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata sekalipun di atas bumi ini kecuali atau melainkan Allah SWT lah yang sudah menentukan rezekinya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kenapa kita perlu mendustakan apa yang telah Allah janjikan kepada kita? Setiap rezeki insan inilah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi dia belajar apa pun itu, sama ada belajar pondok ke, belajar sekolah ke, belajar tak cukup 2 sekolah ke, belajar apa ke mana ke, belajar jamiah ke, belajar jamiah ke, semua di mana-mana pun kita berada, kita belajar menuntut ilmu kerana ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan kerana kerja dia dapat CJ, balik boleh kerja, belajar nak dapat sijil, balik boleh kerja, dapat gaji, dah goyang kaki. Bukan. Hadirin wal hadirat, bukan seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita menuntut ilmu kerana ilmu. Tak kisah di mana berada. Kerana ilmu. Jadi kita kena fokus dengan ilmu, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau matlamat ilmu itu tak dapat, buat apa kita ada sekeping kertas? Kalau dengan tanpa ilmu kita ada kertas, maka ini akan jadi musibah di mana umat Islam di Malaysia ini semakin jauh dengan wacana ilmu. Ini dia. Mereka enggan membaca sendiri dari sumber yang utama. Hadir wal hadirat hafizakumullah. Betapa banyak kita hari ini memandang serong terhadap orang-orang yang kononnya tak ada sijil. Budak pondok, ni tak boleh nak makan ni. Nak makan apa? Biasalah. Kalau kita pergi pondok dulu, balik ni ada kawan tanya, ada orang-orang bertanya, nak makan apa besok? Boleh tanya macam tu. Aiman, nak makan apa Aiman? Ini. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ingat tu, ini bukan saya kata, ini Allah SWT kata. Allah SWT firman. Jadi kita kena ada iman. Betapa banyak orang habis duit berjuta-juta, belajar tinggi-tinggi, balik anak tak jadi apa-apa juga, kerja tak dapat, ada kadang-kadang tidak cukup kompetensi untuk melakukan pekerjaan yang dia pelajari, malpractice dan lain-lain. Ini adalah perkara-perkara yang memalukan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena faham bahawa rezeki ini Allah tentukan. Ada orang yang tak pernah pergi sekolah, tapi dia jadi kaya-kaya. Ada orang yang belajar tinggi-tinggi, dapat macam-macam sijil, diiktiraf, disayangi oleh keluarga, tapi akhirnya menjadi scammers, akhirnya menjadi penipu. Itu pun ada, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ada azam di dalam hati kita. Kita kena ingat bahawa baik dan buruk itu semua datang daripada Allah SWT. Rezeki ini datang daripada Allah SWT. Siapa tahu seseorang yang belajar di pondok, mengaji di pondok dengan sungguh-sungguh, istiqamah, dengan harapan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini dia, tuan-tuan. Dia sungguh-sungguh mengaji di pondok, mendapatkan ilmu manfaat. Bila dia lulus, Allah berikan dia jalan dengan jalan yang kehormat. Tiba-tiba dia sambung belajar, dapat degree, dapat master, dapat PhD. Dan selain itu dia tak tahu, dia tak fikir lah, dia fikir hanya untuk Allah SWT semata-mata. Allah SWT mudahkan jalan dia.
ke syurga Allah SWT. Sama ada syurga di akhirat, insya-Allah pasti dapat. Syurga di dunia, syurga di dunia ini insya-Allah dapatlah. Kan Allah SWT telah menjanjikan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada seekor binatang melata pun di atas bumi ini melainkan atas Allah Subhanahu wa taala telah menentukan rezekinya. Tuan-tuan dan puan-puan hadir wal hadir hafizahullah. Perlu kita jaga niat kita, kenapa kita menuntut ilmu dan lain-lain. Kerana apa? Iaitu tiada sesuatu yang melata di dalam bumi ini, sama ada manusia atau binatang, sama ada di darat atau di laut, melainkan adalah rezeki mereka itu daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang telah diakuinya di dalam Al-Quran. Ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. Allah SWT dah tentukan rezeki masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan dan saya sendiri. Ini. Okey. Wahada, dan kata Imam Ghazali rahimahullah. Jadi Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani lalu berkata, iaitu dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, wahada kulluhu yanbaghi ayyakuna syi'araka. Semuanya inilah yang sepatutnya menjadi, iaitu apa? Yang bagi ayyakuna syi'araka, menjadi bahagian daripada syiarmu, fi jami'i lailika, pada seluruh atau malammu, wa naharika, dan seluruh siang. Fa innahu adabu suhbati ma'a sahibin la yufarikuka wal khalqu yufariku naka fil awqati, yang bermaksud, dan segala adab serta Allah SWT ini sejujurnya bahawa adalah engkau ingatkan pada segala malam dan siangmu, kerana bahawasanya segala adab ini itulah adab bersahabat. Ini nama dia adab bersahabat, serta sahib, iaitu sahabat dengan yang kawan dia itu, serta Tuhanmu, bagaimana kita dengan Allah SWT, dan yang tiada bercerai ia akan engkau, seperti firman Allah SWT, wa ma'akum ainama kuntum, iaitu Allah SWT itu adalah ia serta kamu, serta kamu barang di mana kamu berada. Hadir wal hadir hafizakumullah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana pun kita berada, Allah SWT sentiasa bersama kita. Ini. Dan segala makhluk itu bercerai ia akan engkau pada setengah waktumu. Jadi hakikatnya setengah makhluk ini akan bercerai. Akan berpisah ia akan engkau pada setengah waktumu. Iaitu pada setengah-setengah waktu ia akan bercerai. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, wa huwa ma'akum aina kuntum, itu hadis nombor 4 daripada jilid ke-57. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Selanjutnya kita akan masuk dalam pasal pertama, iaitu pada menyatakan adab orang yang alim. Jadi orang alim ni pun insya-Allah ada adab, dan ini kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang, kerana tak sedap kalau berhenti tengah-tengah. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan lebih intensif untuk membaca, iaitu fasal pertama dalam bab ini. Ini dia tuan-tuan, insyaAllah kita iktifakkan pengajian kita sampai ini. Maka segala salah silap saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.